Qala syarh hadis raditu billahi rabba. Apabila seorang itu mengaku dia seorang yang Muslim dengan adanya dua kalimah syahadah, sama ada di Islam secara keturunan ataupun dia masuk Islam sebelum itu dia kufur dan tidak Islam, maka pastilah dia ada kalimah syahadah, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saksi dari Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu suruh Allah. Artinya bila dah masuk Islam, bila dalam keadaan Islam, maka tentulah pada diri dia itu ada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai pegangan. Maka dia reda Allah itu sebagai Tuhan dia dan Nabi itu sebagai pesuruhnya yang perlu diikut sebagai qudwah, ikutan. Maka kalau dah reda Allah itu sebagai Tuhannya, maka tidak ada Tuhan lain yang diiktiraf, itulah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada siapa yang diikut melainkan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala wa alam ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, annahu man radiya billahi rabba, siapa yang reda dengan Allah sebagai Tuhan, lazimahu an yarda bi tadbirihi wa ikhtarahu lah. Kalau sudah reda Allah sebagai Tuhan dia, maka mestilah dia reda dengan pentakdiran Allah Subhanahu wa taala terhadap diri dia, dan juga reda dengan ketetapan Allah Taala yang telah ditetapkan kepadanya. Apa-apa yang berlaku pada dirinya, naklah dia reda. Waqtarahu, dan pilih Allah untuk dia sebagai tempat bergantung atau apa juga perkara-perkara, naklah dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa tahu bahawa rukun iman itu ada, percaya Allah dan qadar itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila reda dengan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wa bimurri qada'i, apa juga walaupun dengan pahit ketetapan Allah yang diberikan kepadanya, maka hendaklah dia reda. Kerana ujian Allah itu kata amalnya dia tak lama, nanti Allah akan tarik balik. Ujian itu sekadar untuk melihat betul tak dia mukmin, betul kau kata kau Islam, tengok diuji. Kadang-kadang kau ngaku aku sebagai Tuhan kau, ke Allah, kau reda tak dengan Allah kadar aku? Kadang baca raditu billahi rabba, reda Allah sebagai Tuhan, tapi apa yang Allah tak berikan tak reda. Kalau kita nak lihat contoh sahabat, kita tahu sebut radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah reda dengan mereka sahabat tu, wa radu'an, dan mereka sahabat-sahabat pun reda dengan Allah. Lihat sahabat-sahabat kena hijrah pergi macam Hurairah, lihat saja kita pandai hidup dan kerana susah di Madinah Munawwarah, di belakang di Madinah itu tempat duduk ramai-ramai toko sofa, reda apa yang letak bagi miskin dia tak minta orang kaya, kerana kat dunia ni sekejap saja. Adapun itu cuma ujian Allah
Dan ada hikmah Allah, ada yang Allah nak berikan kepada kita itu, maka hendaklah kita sabar. Sebab tu hamba Allah tu, jangan kita pandai cakap je, tapi bila diuji kalah, tak tahu. Sahabat tu lebih teruk daripada kita menerima ujian, tapi tetap mereka tu hidup sebagai biasa. Kena berperang, susah hidup, reda, terima. Dengan bimbingan Nabi SAW, dengan keberkatan wahyu, keberkatan bersama Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, reda. Hidup susah, tetap susah. Tak ada minta kaya, tak ada berselumat, tak ada. Reda. Wa bimurri qada'i, dengan pahitnya qada ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hadis kursi, malam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Siapa tak reda dengan qada qadar aku, falyaltamis rabban ghairi, cari Tuhan lain. Wa ayabna bima qassamahu lahu min rizq, dan dia suka menerima, reda menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah Ta'ala dari rezeki kepada dia. Yang Allah bagi rezeki, terima dengan senang hati. Tak ada sungat, tak cukup lah, sikit lah. Macam orang tak bersyukur kan. Orang beri sikit, sikit mana cukup kata dia. Padahal bukannya kita lihat sikit dia begitu. Yang dilihat syukurnya kita, berterima kasihnya kita, redanya kita, macam-macam dilihat. Bila datang pemberian Allah SWT, sedikit ke banyak, cukup ke tak cukup, sedap ke tak sedap, maka yang dilihat, Allah lihat bukan kita makan kenyang ni, lihat kita syukur ke, kita reda ke, yang dilihat itu. Kalau dah kita cakap Tuhan kita tu Allah, maka yang apa ditetapkan tu kita kena terima tanpa kita nak cakap. Tu namanya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kalau cakap pagi subuh bangun sembahyang apa gini, bangun tak nak cakap, tak ada, sejuk lah, itulah inilah. Itu ini hamba yang taat, ngaku hamba Allah. Tahukah hamba Allah tu Abdullah, tinggi makam dia. Kenapa Nabi masa Isra' dan Mi'raj, bila disuruh pilih nak jadi Nabi yang wamarkan, Nabi ke raja, sebagaimana Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman Nabi pun raja pun dia, begitu juga Nabi Daud alaihissalam, ayah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi dan juga raja. Tidak, Nabi pilih Nabi yang wa'abdan, Nabi lagi hamba. Tapi sebabkan Nabi pilih dia sebagai Nabi dan juga sebagai hamba, maka Allah tinggikan darjat Al-Habib Mustafa SAW, disebabkan dia dengan sebagai hamba Allah. Dia tahu kalau sebagai hamba apa, patuh pada Tuhan dia, itu betul hamba Allah. Kita derma, pernah saya beritahu tuan, dia derma tu dia, nanti nama, tak ada lah, orang tahu. Pandai pula tulis hamba Allah, tapi tahu tak hamba Allah tinggi bukan dia, tapi kita ketika itu macam mana bukan kita. Kita ngaku hamba Allah, tapi bukan kita sebagai hamba kita buat. Ini kita silap. Patutnya hamba ni cakap, pergi gali lubang, gali. Alih 55 ekor daripada darat ke bawah, alih. Patut bila dah masuk Islam, Islam kita dipaksa. Tapi kalau dah masuk Islam, kau kena zakat, kau kena sembahyang, kau kena patuh perintah Allah, kau kena buat haji. Kalau dah masuk Islam, kau tak boleh keluar, kepala kau hilang di badan. Misi taat.
Redha, suka apa yang Allah gunakan rezeki kepada kita. Apa juga keadaan rezeki. Rezeki itu pemberian. Maksudnya anak itu pun sebagai rezeki juga pemberian. Atau kalau ada, kita tanya, kamu rezeki dari luar, berapa diberikan ke anak? Rezeki. Berapa rezeki kan ke anak? Cakap, rezeki itu di luar ada. Aku diberikan dua anak. Oh, alhamdulillah. Rezeki, anak itu rezeki. Mana rezeki itu? Pemberian, kurniaan. Rezeki Allah itu 4. Benar kalau tuan orang cakap tasawuf tu ada rezeki itu 4. Satu madmun, yang dijamin, rezeki dijamin. Maknanya dia berlahir tu memang ada rezeki. Mana proses kita membesar tu daripada diam, bergerak sikit, ada makanan besar sampai sekarang kita tua. Sampai nanti kita balik-balik kepada keadaan kita budak-budak ni. Terus senyap, tutup mata, dah sadar dah kubur. Proses dia akan sama. Dia kecil lahir senyap, gerak, dengan penuh balut, diam, mata dah buka lagi. Nanti dah mula buka mata, buka-buka, minum apa semua, tu rezeki untuk besar kalau bagi. Itu rezeki madmun, dia jamin. Besar boleh jalan kuat, tegak. Pergi sampai tengah dia tegak, dah mula turun. Dah mula tongkat 3, tongkat 2. Lepas tu dah mula tak raya, duduk je, baring. Bila baring senyap tegak, orang pusat makan, macam mana kecil pusat makan, proses rajah tu akan kembali. Kita kena ingat, proses tu akan kembali. Lepas tu tak dengar orang cakap dia manggil orang suap makan, lama senyap. Lot 377 Batu 2 Lorong Sunyi, Kampung Permai. Tak wakak tu. Dah. Ingat proses kecil tu kita akan jumpa lagi. Baring lagi. Itu masa tak daya tu tak ada lagi. Dulu lagak nampak isteri yang salah sikit terajam, yang kena tarik pinggang anak-anak. Bila macam itu, siapa kau sekarang? Ketika itu kalau nak sepak kita nak terajam, kita tak boleh buat apa. Macam kecil dulu. Kecil dulu bapak kita sayang kita. Sekarang bapak kita tua, anak-anak pula sayang dia. Kalau dia sayang, tak ada balas. Kata ada, nasib kita. Itu rezeki yang diberi. Mesti besar itu rezeki. Makan apa? Makan, minum, itu pun rezeki tu. Dan rezeki maksum yang kedua. Maksum yang dibagikan. Yang diberikan oleh Allah SWT tulis pada Lauh Mahfuz. Takdir. Makan, minum, jodoh, maut, umur. Lepas tu bila orang nak jodoh kahwin tu, jangan kita mana-mandai. Itu mana teman Allah kat Lauh Mahfuz. Itulah isi dia, itulah suami dia. Jangan kita mana-mandai, tak beradab dengan Allah SWT. Lepas tunjuk. Tunjuk berhenti je. Memang hak tunjuk. Tak, jangan kita tak beradab dengan Allah macam kau kahwin dengan dia. Jodoh aku je. Cari yang lain tak ada. Dia sibuk pula dengan jodoh orang. Jangan. Jodoh dia. Nama naik pula kau ni patut kau kahwin dengan dia, patut kau kahwin dengan aku. Lagi teruk tu. Jodoh, rezeki kita dapat, alhamdulillah. Walaupun dapat gaji sebelum gaji, rumah bayar, kereta, ini nanti dengan berapa ratus nak. Tak apa terima. Memang itu ketetapan Allah. Ada juga rezeki. Nak kata kita susah, ada lagi yang susah. Kita dapat musibah teruk, bagi apa dia, ada lagi yang teruk. Kita ujian dengan Allah sakit macam, ada lagi yang teruk. Kita kaya pun agak kaya, ada lagi kaya. Jumlah yang paling tinggi Allah. Tetap kita hamba Allah. Kalau kaya harta, berapa kaya harta, tapi kaya dengan pemberian sedekah, sumbangan, tak apa dah. Bagus juga. Kalau kaya dah sifat bakhil, kaya dengan apa macam kaya kedekut, apa sifat gitu, payahlah. Kalau kaya, tak apa kita miskin, tapi kaya hati kita kaya. Kaya dengan senyuman, kaya dengan peribahasa, kaya dengan apa ni,
Sosial kita campur orang. Kaya dengan ibadah, kan bagus kaya ni gitu. Kalau kaya itu tidak menjuruskan kita pada akhirat. Kaya tak bawa kita akhirat. Baiknya kaya tak miskin kalau akhirat. Kaya lupa dunia, lupa akhirat. Baik miskin yang ingat Allah. Itu lagi bagus. Itu sahabat. Senang. Kaya tapi berkaya macam miskin gitu. Diisah orang kaya juga. Tak ngaku kaya, pakaian simple, slipper, pakai apa sebelah lain kan. Ada orang macam itu. Pakai biasa je. Di akhirat tetap berkira sebagai orang kaya. Allah tahu. Kalau miskin, tak ada apa-apa, tapi pakai kot lawa ni, miskin juga. Tak ada hisap. Betul, harta tu banyak. Harta tu walaupun halaluha hisab wa haramuha azab. Halal kena hisab juga, haram kena azab. Dua-dua ada. Harta ni memang nak kata untung tak untung kan lah. Untung ni kalau kita belanjakan untuk kebaikan akhirat, untuk dapatkan pahala akhirat, itu untung. Kalau tak reti belanja untuk akhirat, susah gitu. Ini itu rezeki. Rezeki yang ketiga, mamluk yang dimiliki. Harta, kereta, tanah, kebun, rumah sewa banyak, itu je yang mamluk yang dimiliki, yang Allah beri. Itu juga rezeki. Ambil, gunakan untuk akhirat. Rumah sewa banyak, mana ada sebagian dapat rumah sewa itu, tak apa, kita rebus sikit masjid, kita ini untuk apa, itu. Jadi kita tak ada rasa nyesal. Banyak harta itu jadi tanya susah. Yang keempat, maut, rezeki yang dijanjikan oleh Allah Taala, iaitu sebabkan seorang itu takwa. Wa may yattaqillah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa Allah bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Digunakan rezeki daripada arah tak sangka. Ini rezeki yang maut yang dijanjikan Allah disebabkan sifat takwa. Siapa takwa, mesti ada rezeki dia yang tidak disangka-sangka yang Allah bagi. Itu bagian rezeki itu 4. Wa ayyudawi ma'ala ta'ati ala faraidi. Naklah dia berterusan taat pada Allah terhadap perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Taala, yang diwajibkan. Maknanya bila kita taat itu, jangan nak cakap Ramadan, puasa, ada lebih pergi buat haji. Kasus mayang, taat, tak ada banyak cakap. Hari Jumaat pagi subuh, pergi ke jemaah, pergi subuh-subuh. Jangan nak cerewet. Subuh. Tu suka cinta aku suka pagi Jumaat ni. Payah sajalah panjang. Aku tak ada daya diri dah. Tak daya diri tu. Ada songai manusia begitulah. Banyak songai macam kadak tu. Segi taat diri dia, tengok siapa dia. Kau hamba Allah. Wa yajtaniba maharimahu, menjauhkan apa yang dilarang Allah. Apa yang haram, tinggalkan. Itu kan betul sebagai hamba. Wa yakuna sabiran inda bala'i, sabar ketika dia bala. Banjir itu sabar, itu je. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tahu Allah qadar itu daripada Allah Taala, lepas tu bila kita kena musibah, dia cakap apa? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang yang sabar. Apa cakap itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, iaitu orang yang bila kena musibah umum, luas mana dia? Qalu, mereka kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ni kerana Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kembali. Kena musibah, rojok kepada Allah. Sebab tu bila kena musibah, orang bersungut, salah kerana itu daripada Allah. Atau orang kena musibah, contoh tu kan, kena ingat bila kena banjir tu, sia ya Allah, teruk ini ya Allah, sia dia. Dia tahu musibah tu daripada Allah Ta'ala. Apakah kita kata sia dia, teruk dia? Apakah kita disebah tu kepada Allah yang tak patut bagi dia macam itu? Itu dia kena fikir. Walau sebagai negeri dia
berlaku pada dia, teruk dia banjir macam mana, musibah ada, tanah runtuh itu semua doa Allah. Kita tak boleh cakap macam-macam. Itu ajaran Allah Taala. Tak cakap macam pasal itu daripada Allah. Dia cakap teruknya dia, sial dia ni. Saya bawa pendekatan macam seorang tu lah. Seorang tu mungkin dia bengi apa, dia lempahnya orang tu terajang teruk, orang tu darah hidung, gigi patah kaki, tumbuk orang tu. Tak tahu salah-salah tak boleh tumbuk gitu. Kita nampak sian ni. Kita sian pada orang bertumbuk tu, gigi berdarah tu sian. Mestilah benda itu kita akan kaitan pada orang yang tumbuk ni tu, yang terajang dia, yang lempang dia, sampai patah gigi, berdarah hidung. Allah sian ni. Apakah dia cakap? Memang dia cakap tak patut orang tumbuk begitu nak. Habis tu bila orang sedih musibah, banjir apa semua, kena terima. Sampai masuk COVID-19 ni, kena terima. Pasal apa? Daripada Allah. Bila kita cakap macam buat ulasan, maknanya kita akan seolah kita tu membalikan ulasan itu kepada Allah Taala, kerana yang tetap untuk Allah, yang beri Allah. Ini yang kita beradab kepada Allah Taala. Yang eloknya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu je. Kaki kita kaca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu bila ada musibah tu kita dah diam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Semua daripada Allah. Kita komplain, kita bersumut, kita marah siapa? Ini persoalan dia. Bila kita tahu itu, kita akan takut. Jangan mana ini daripada Allah. COVID-19 satu dunia. Allah beri balak sekali, satu dunia sekali. Tengok kau macam mana? Siapa yang tunjuk hebat, tunjuk angkuh, sekarang kau macam mana? Engkau tu berbangga dengan apa ni, dengan bisnes kau maju ni, kau tak ingat aku apa. Bila kena COVID ni tak boleh buka bisnes apa. Macam mana kau? Hilang angkuh, hilang sombong, sama semua terbagi. Kenapa? Bila daripada Allah aja, kau takkan mampu untuk menghalang apa buat untuk menghalang, tak ada. Kita boleh berusaha. Bila banjir, kita yang patut tolong. Bila banjir ni, buka peluang untuk ada kelebihan tu, beri pada orang yang berperangan, bukan nak beri sumbangan apa. Beri peluang untuk sedekah, untuk beri sumbangan, beri peluang. Tadi tak beri pun. Orang kena banjir tu, alhamdulillah syukur. Walaupun rumah betul banjir, rumah pun banjir. Aku dapat serta air baru, aku dapat ini baru. Dulu tak ada macam ini, aku dapat ini. Sekarang penuh rumah aku, alhamdulillah. Wah, yang ini semula, alhamdulillah. Lawa rumah aku kena cat aku ini, alhamdulillah. Dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ke depan Allah tu kita tahu. Lepas tu bila kita bersyukur, Allah tambah lagi. Itu mana dia sabar. Balak sabar, kau semua. Itu kita sebagai hamba Allah. Tuan masa dah cukup, saya tak boleh. Nanti memang tu seorang keluar, tu biasa. Jadi mudah-mudahan kita sampai sini sambung, kita kuliah akan datang sambung lagi. Begitulah kita sebagai hamba Allah. Kita cakap kita ni sebagai hamba Allah. Apa fungsi kau? Kata ke hamba Allah tu apa? Kalau sedar itu, kita akan rasa rendah diri kepada Allah SWT sebagai hamba-hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma qina rabbana wa dhurriyyatina fi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.